Assalamualaikum, welcome to Baru Real Channel. So hari kita nak berkongsi serba sedikit berkenaan dengan Wi-Fi 6 ya. So dekat sini kita ada 1, 2, 3, ada 5 produk. Dia ada macam-macam teknologi lah, daripada Wi-Fi 3 sampai tu Wi-Fi 6. Sebelum tu kita tengok sejarah dia lah. Okay. Actually in 1999 kita ada Wi-Fi 1, which is dia punya speed tu 11 meg sahaja. Sangat slow. So daripada 1999 sampai 2019 you can see the difference. Okay, dia ada which is Wi-Fi 6 is 9.6. So that's the maximum speed yang kita boleh achieve for Wi-Fi 6. Yeah. So dekat sini kita ada satu produk nama dia Ruckus. So I believe this is Wi-Fi 3. Okay. So Wi-Fi 3 ni is 11G. So dia punya speed is 54 meg. And then satu lagi juga, ini is Ruckus juga. This one pun is Wi-Fi 3 juga. So roughly last time 2003 ni, masa produk ni launch, the maximum dia boleh pergi sampai 54 meg lah. Okay. And then kita ada Wi-Fi 4 after that. And then this one is Cisco product. Okay. So Cisco product ni is Wi-Fi 4 is 11N. Kalau kita tengok 11N is the 600 meg. You can go up to 600 meg. Okay. So this Cisco ni brand model dia is CAP2602 lah. So it can come with the controller juga. Right. Then the latest, not latest lah, yang currently kita pakai dekat office pun is Ubiquiti. This is another product, is Ubiquiti. And then this is Wi-Fi 5. Ya, kalau kita tengok the history, you can go up to 6.9 gigs. Okay. So but this one actually is lesser than that lah. Okay. So hari ni kita nak test Wi-Fi 6. So this can be a new product juga, H3C product, model EWP WA6638. So dengan saya ni pun kita ada Cik Nazrin. Yes. Cik Nazrin ni actually dia merupakan student daripada College Profesional Menara Indra Mahkota, ya, dalam betul. bidang diploma in network computer. Ya, computer networking. Computer networking. So Cik Nazrin ni sepatutnya dia pakar lah. So tak apa, nanti kita akan tanya-tanya sikit apa itu Wi-Fi 6. So ini produk ni actually kita dapat daripada supplier kita, distributor kita, which is Teleplex. Dia bagi kita pinjam lah untuk kita buat testing. Okay. So Nazrin, boleh share sikit tak? Nazrin ada test kan? Yes. Few days back bila dapat ni ada test. Boleh cerita sikit tak apa feature-features yang this model yang ada ni, Wi-Fi 6 ni? Feature-feature yang ada dalam device ni, speed dia boleh support sehingga 5.95 gigabit per second. Okey, sebelum tu kita tengok kalau ikut the Wi-Fi 6 ni, dia punya features dia, advantage dia ada macam-macam lah. Kalau ikutkan dia ada MuMimo, apa MuMimo tu apa, Manchester United ke apa tu? Maksud MuMimo tu adalah masuk multiple user. Mimo tu sendiri nama panjang dia adalah multiple input and multiple output. Okey, so maksudnya yang di sekarang ni dia boleh support up to 5.95 gigabit per second. Oh, so that the max speed yang kita boleh dapat lah dengan model yang ni. Okey. Kalau kita tengok kenapa this features ni, based on the features Wi-Fi 6 ni, dia ada apa tu yang menyebabkan dia punya speed tu lagi increase? Daripada teknologi MuMimo tu sendirilah. Saya bagi contohlah kita ada teknologi yang lama tu kita ada satu jalan sahaja. Jadi bila kita nak pergi ke destinasi tu sangat lambat. Jadi dengan teknologi MuMimo ni, dia akan tambah lagi 7 jalan. Jadi kita akan dapat pergi ke destinasi kita tu dengan lebih pantas lah. Oh, so maksudnya dulu teknologi lama dia ada satu lane lah. So sekarang ni ditambah lagi lane. Oh, lagi laju lah. Nak balik kampung senang, tak adalah traffic jam Betul.
Alright, very good. Slow dari selain daripada dia punya network capacity tu, ada lagi tak feature-features dia yang mungkin kita nak tahu? Dengan menggunakan device ni, dia akan menjimatkan lagi kita punya battery life untuk handphone kita tu lah. Okay, so maksudnya sebab iPhone connected to the internet ni actually. Okay, pakai IP. So apa beza dia? Bezanya contohlah macam Encik tengah gunakan internet, betul? Jadi ada satu masa Encik nak tidur. Encik letak handphone Encik kat tepi lah. Jadi AP ni sendiri, device ni sendiri akan cakap dengan akan letak device tu sendiri dalam mode sleep. Jadi device itu akan guna wifi lah. Jadi dia akan panjangkan lagi battery life handphone kita tu. Okay. So maksudnya dia ada sleep mode lah. Yeah. Alright. So bila tak pakai tu dia tidur. So maksudnya device kita dia tak drainkan bateri kita lah. Instead of macam sekarang ni dia on je Yeah. Alright. So ada lagi tak feature-feature lain? Feature yang lain, teknologi device ni menggunakan teknologi baru WPA3. WPA3 ni adalah upgrade version daripada WPA2 lah. Okay. Dengan menggunakan WPA3 ni, orang lagi susah nak crack kita punya password tu. Jadi jiran sebelah rumah kita tak boleh curi lah. Nak guna download benda kan tak boleh. Okay. So maksudnya dengan the new Wi-Fi 6 feature ni, dia ada macam-macam security features lah. Yes. Untuk mengelakkan daripada device kita kena hack. Betul. Alright, so rasanya 3 features tu pada saya sangat bagus, ya. Dan kita try to tengok apa lagi feature yang ada dekat Wi-Fi 6. Okay, basically kalau kita tengok produk-produk yang latest ni pun, kalau kita tengok salah satu contoh ni, Acer Veriton ni pun dengan Samsung lah. Actually saya pun pakai Samsung juga, Samsung Note 20 ni. So memang all the device yang current ni memang come with Wi-Fi 6 supported. So sepatutnya kita menggunakan feature-feature yang readily available ni. Kalau katakan kita dah ada access point Wi-Fi 6 ni, kita nampaklah dia punya benefit. So apa lagi kita nak share sikit berkenaan dengan kalau kita tengok daripada segi saving so ni you boleh nampak dia punya dia punya return lah. ROI dia. Contohnya macam Wi-Fi 6 ni selalunya dia akan pakai, kalau kita nampak Wi-Fi is still Wi-Fi lah, betul tak? So kalau katakan kita ada obstacle, kita ada mungkin ada dinding ke glass ke, still obstacle tu pun memainkan peranan juga, betul? Tak ada beza lah kan? Maksudnya still kena tengok juga bila you nak buat network assessment apa semua tu, benda-benda macam tu kena check jugalah. Kena check halangan dia tu. Halangan supaya line wifi tak senang hilang lah. Okay, so kalau kita tengok dekat contohnya ni, kita di stadium lah. So stadium ni dia macam line of sight, so memang tak banyak halangan. Yes. So kalau kita tengok yang dulu punya teknologis, kita katakan typical stadium ni dia boleh support up to 70,000 seats. So you need to have 1,000 enterprise grade punya access point. Tapi dengan Wi-Fi 6 punya capability ni, it can reduce up to 200 AP lah. So maksudnya at least kat situ kita buat penyimatan sebanyak 3 kali saving. Betul Penyimatan dalam elektrik lah. Alright. Penyimatan maksudnya daripada segi produk access point ni sendiri ni tak banyak lah kita perlu pakai, sebabkan user dia boleh support banyak. User yang untuk HTC punya model ni boleh support berapa banyak user ni? Maksimum dia boleh support sebanyak 1024 klien. 1024. Maksudnya kalau 70,000 tu berapa tu AP? Banyak agak sepatutnya kita nak kena buat demo kan? Kena buat demo lah. So sepatutnya after this video, kita ada satu lagi video yang Cik Nazrin kita ni akan buat demo on this Wi-Fi 6 HTC model ni, WA638 ni. Kita akan tengok look and feel dia. Saya nak tengok macam mana senang tak untuk you pasang atau you set up this AP ni. And then satu lagi kita nak tengok speed dia. Kita boleh current punya ni, sebab I gunakan Samsung. Kalau ikut kita punya speed, kita boleh test lah. Kita buat speed test. Alright. So currently I access to Ubiquiti punya access point, which is Wi-Fi 5 ni, yang this is the current one. Kalau kita tengok
Unify kita berapa Mac kat sini kat office? Office sekarang ni kita menggunakan 500 megabit per second lah daripada Unify. Okay, so currently office pakai 500 Mac. So kalau kita tengok pada I punya test, current punya test speed is 118 megabit per second, dengan upload dia is 55 megabit per second. Okay, so this is the current speed test yang kita gunakan Wi-Fi 5. Okay, so bila kita deploy Wi-Fi 6 ni, kita nak tahu what is the test speed. Dengan Unify dekat office is 500 megabit per second. Alright, so I think itu saja daripada kita for this sharing session. So kita jumpa the next video.